wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'. Yang dikasihi saudara ahli panel Al-Fadil Dr. Muhammad Azrul bin Abdul Hamid sebelah kanan saya, pensyarah di Jabatan Bahasa Arab Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, berasal daripada Perlis. Dan sebelah kiri saya Al-Fadil Dr. Muhammad Luqman bin Ma'sin, pensyarah di College Universiti Islam Perlis, berasal daripada Pulau Pinang dan berada di Perlis. Saya sendiri berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Jadi saya orang luar. Hari ini saya diampit saya ialah kedua-dua daripada negeri Perlis. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, perkampungan sunnah yang silih tahun berganti dan hari ini siri yang ke-7 menghimpunkan kita semua, menghimpunkan seluruh peminat ilmu, peminat kebenaran, peminat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari pelosok utara, timur dan barat seluruh Malaysia, dan ada daripada Fatani, dan mungkin ada lagi pada luar Malaysia yang turut hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkampungan ini memberi keberkatan kepada kita. Dan hari ini kita berada satu siri yang ke-7, kuliah yang ke-7 yang diberi tajuk Sunnah versus Penyelewengan Al-Quran. Tajuk ini adalah tajuk yang penting. Isu Al-Quranul Karim, tafsiran Al-Quranul Karim adalah satu yang penting. Dan kita lihat dalam fenomena masyarakat, mereka ataupun di luar sana semua menggunakan Al-Quranul Karim. Trend kembali pada Al-Quran dan menghujahkan hujahan Al-Quranul Karim menjadi satu trend. Persoalannya ialah berlakunya penyelewengan di dalam Al-Quranul Karim, penyelewengan dalam tafsir Al-Quranul Karim. Maka insya-Allah persoalan ini, bagaimana Al-Quran itu sepatutnya berjalan seiring dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sedia maklum pentarifan sunnah itu, dan peranan sunnah itu antaranya memberi penerangan kepada umum Al-Quran. Antara peranan sunnah itu ialah taqyid, mengikatkan itlaq apa yang terbuka di dalam Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran mengkhususkan benda umum pada Al-Quran. Ini di antara peranan-peranan sunnah yang sedia kita faham. Tetapi bagaimana sunnah itu dipinggirkan sehinggalah berlakunya penyelewengan dalam tafsiran Al-Quranul Karim. InsyaAllah saya tidak bercakap panjang. InsyaAllah terus memberi peluang kepada dua tokoh ilmuwan yang lahir pada utara, Perlis dan Pulau Pinang, untuk membahas tajuk ini. Sebagai soalan pertama, saya mempersilakan Al-Fadhil Dr. Azrul untuk memberi kupasan faktor berlakunya penyelewengan Al-Quran Al-Karim. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Tuan Moderator, Ustaz Wan, sahabat saya Ustaz Dr. Luqman, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tahukah kita ada orang menafsirkan ihdinas siratal mustaqim kepada ya Allah, tunjukkanlah kami dirimu supaya kami dapat mengenal jalan yang lurus. Tahukah kita ada orang yang menyebutkan bahawa Nabi Yusuf alaihi salam pernah berkeinginan untuk melakukan perbuatan terkutuk dengan Imra'atul Aziz, lalu datang seorang lelaki, malaikat yang disebutkan sebagai malaikat, menyerupai Nabi Yaqub alaihissalam, menepuk dada Nabi Yusuf alaihissalam, lalu Nabi Yusuf terkejut dan sedar daripada apa yang ingin dilakukannya. Tahukah kita apabila berbicara tentang aurat, ayat yang berbicara tentang aurat, ada yang menafsirkan bahawa aurat yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu hanyalah tertumpu kepada kemaluan wanita.
Jadi dia kata kalau yang Allah Ta'ala suruh tutup itu, libasan yuwari sawatikum warish. Yang dimaksudkan sebagai kemaluan itu adalah kemaluan yang ada pada wanita. Jadi dia kata tak perlulah tutup rambut. Sebab apa? Yang disebutkan Al-Quran itu adalah untuk menutup kemaluan sahaja. Inilah realiti yang berlaku dalam penafsiran Al-Quran. Sebab itu hari ini kita nak berbicara tentang penyelewengan di dalam tafsiran Al-Quran. Apa maksud penyelewengan? Dalam bahasa Arab kita sebutkan sebagai inhiraf. Apa maksud inhiraf? Berpaling ataupun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jalan yang lurus. Dalam konteks al-inhiraf fi tafsiril Quran, maksudnya apa? Kita berpaling, kita menggunakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita kena faham satu perkara. Bila sebut tentang penyelewengan dalam tafsir, kita kena faham. Okay? Dalam Al-Quran terdapat dua bentuk tafsiran. Yang pertama adalah at-tafsir bil ma'thur. Apa maksud at-tafsir bil ma'thur? Tafsir sebagai contohnya Al-Quran dengan Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Okey, para ulama menyebutkan juga alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maksudnya macam mana nak dapatkan hidayah itu? Tengok Al-Quran terlebih dahulu. Dzalikal kitab, itulah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Jadi kalau nak dapat hidayah kena beriman dengan Al-Quran terlebih dahulu. Itu tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Ada juga tafsiran Al-Quran dengan hadis. Begitu juga tafsiran Al-Quran menggunakan pendapat sahabat dan juga tabi'in. Itu kita sebut sebagai at-tafsir bil ma'thur. Satu lagi adalah at-tafsir bil ra'yi. Penafsiran berdasarkan ijtihad, ataupun dalam istilah lain penafsiran berdasarkan akal. Adakah dibolehkan? Dibolehkan, tetapi ada dawabit, ada disiplin ilmu tertentu yang perlu kita ikuti. Sebab itu kita bahagikan at-tafsir bil ra'yi ini kepada dua. Satu, mereka yang berkelayakan untuk mentafsirkan Al-Quran, maksudnya tahu ilmu Al-Quran, tahu bahasa Arab, tahu ilmu fiqh, usulul fiqh, ilmu-ilmu asas untuk memahami Al-Quran. Ada lagi satu golongan yang menafsirkan Al-Quran secara ar-ra'yi tadi tanpa asas pengetahuan. Jadi kita nak tengok sekarang ni bagaimana penyelewengan ini berlaku masuk ke dalam tafsiran Al-Quran. Kita pergi kepada yang pertama. Ustaz, kalau masa dah lebih beritahu saya. Saya kalau dapat mic ni dia susah nak berhenti. Pensyarah gitulah kan. Kita tengok penyelewengan yang masuk ke dalam at-tafsir bil ma'thur. Yang pertamanya adalah gerakan pemalsuan riwayat. Kita tahu pada tahun 41 Hijrah berlakunya perpecahan umat Islam. Ada yang jadi Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya. Maka mereka menafsirkan Al-Quran mengikut kehendak apa yang mereka anuti itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, masuknya kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat. Dalam kaedah tafsiran Al-Quran, Israiliyat ini hanyalah untuk dijadikan sebagai istishhad saja, iaitu bukti. Bukannya i'tiqad, keyakinan. Sebagai contoh mudah. Pernah dengar tak? Ada yang katakan Nabi Yusuf AS berkahwin dengan siapa? Dengan Imra'atul Aziz ataupun Zulaikha ataupun Zalika. Maka kita tengok kesan yang ada di dalam tafsiran itu menyebabkan kita memasukkan Israiliyat itu ke dalam doa-doa majlis perkahwinan. Ya Allah, satukanlah kedua mempelai seperti mana engkau satukan antara
Yusuf dan juga Zulaikha. Dan mereka yang ada yang beriman. Apabila kita baca doa ini, pasangan akan lebih erat dan sebagainya. Nampak tak? Daripada istishhad menjadi i'tiqad, itu yang menjadi masalah. Yang ketiga adalah penghapusan sanad di dalam tafsiran Al-Quran. Jadi kita nak baca panjang ceritanya, tapi secara ringkasnya para ulama ataupun para mufassir tidak menyebutkan sanad. Disebabkan apa? Sebab dia akan jadi panjang. Sebutkan nama perawi kan banyak kan. Jadi bila dihapuskan sanad itu, dia memberikan kesan. Sebab Ibnul Mubarak menyebutkan sanad itu adalah tunjang agama. Tanpa sanad, orang boleh mendakwa sesuka-suki sahaja. Ada orang yang mengatakan, saya dengar daripada guru saya kata, roh boleh berpindah dari satu jasad ke jasad yang lain. Ini kesan daripada kita tidak mempelajari ilmu hadis. Sebab itu sanad ini sangat-sangat penting. Dan saya suka untuk menyebut apa yang disebutkan oleh Husain Al-Zahabi. Beliau mengatakan penghapusan sanad ini merupakan penyebab kepada berlakunya penyelewengan yang terbesar di dalam tafsiran Al-Quran. Baik, jelaskan ni. Itu kita sebutkan sebagai at-tafsir bil ma'thur. Adapun at-tafsir bil ra'yi, kita lihat bagaimana ada yang mentafsirkan Al-Quran tanpa ada asas ilmu. Dia tak belajar ilmu bahasa Arab, dia tak belajar ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, dia tak belajar ilmu hadis, tiba-tiba boleh mentafsirkan Al-Quran. Ini sangat bahaya. Dan yang kedua, memaksa-maksa tafsiran Al-Quran supaya mengikut aliran yang dipegang. Saya bagi contoh. Wailul lil musallin. Sambung. Tengah-tengah. Alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang solat. Kenapa celaka? Orang yang lalai di dalam solat. Ada yang menafsirkan lalai itu, dia kata, Ustaz, saya ni bukan tak nak solat, tapi saya ni selalu lalai dalam solat. Daripada saya dicelakakan, baik saya tidak. Yang dimaksudkan sebagai lalai itu bukannya sengaja lalai. Maksudnya ayat itu, maksudnya lalai itu bukannya kita sengajakan. Okey, boleh? Okay, tadi bila orang menggunakan ayat-ayat ini sebagai hujah, sebagai dalil untuk tidak melakukan ibadat, ini akan jadi masalah. Okey? Jadi ini antara perkara realiti yang berlaku pada hari ini. Orang menggunakan ayat-ayat ini dengan sesuka hati, mentafsirkan mengikut kepala sendiri. Sebab itu kena berhati-hati. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, nanti kita akan masuk kepada bagaimana kita nak pastikan supaya kita tidak terjerumus ke dalam kelompok yang menafsirkan Al-Quran sesuka hati. Boleh? Jadi saya rasa cukup sekadar ini saja kan, sebab nanti Dr. Loman orang quips. Jadi kita bagi ruang kepada Dr. Loman untuk berbicara panjang. Wallahualam. Sila Ustaz. Ya, terima kasih kepada Al-Fadhil Doktor atas kupasan bagaimana penyelewengan Al-Quran berlaku. Menariknya, bibit-bibit penyelewengan ini berlaku di dalam kurun mufaddalah lagi. Tahun 41 Hijrah, apabila berlakunya firaq, kemunculan firaq dhalah, Syiah dan seumpamanya. Dan adanya Israiliyat dan al-hawa, ittiba'ul hawa, kerana hawa nafsu, kerana kepentingan firaq mentafsirkan Al-Quran dan memadamkan isnad ataupun sanad-sanad yang ada dalam konsep tafsir bil ma'thur tadi. Jadi untuk meneruskan majlis, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Luqman
untuk Dr. Luqman kita kupas bagaimana fenomena ini terus berlaku, bagaimana penyelewengan tafsir ini terus berlaku, dan fenomena itu terus berlaku boleh kita relatekan, kau boleh yang ada dalam seniru hari ini yang lebih real yang kita lihat, supaya kita rasa na'udzubillah, nata'awwadz billah, bagaimana kejahatan terhadap kalamullah tafsir ini terus berlaku dalam masyarakat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ustaz moderator, Ustaz Wan Syarafi, sahabat panel Dr. Azrul, muslimin muslimat, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, rahimakumullah. Tadi kita dah dengar daripada awal tadi, Dr. Azrul saya kira telah memulakan dengan sangat baik dan sangat teratur. Kalau tuan-tuan boleh ikut daripada awal tadi dan catatkan satu persatu, sebenarnya telah memberi satu asas yang baik berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan ini. Jadi saya kira saya mungkin hanya akan menyambung sedikit lagi apa yang telah dimulakan oleh Dr. Azrul, dan sebenarnya telah banyak tulisan-tulisan berkait tentang al-inhirafat ataupun apa yang kita sebut dengan penyelewengan di dalam tafsir Al-Quran. Tadi Dr. Azrul menyebut inhiraf itu dengan berpaling. Boleh juga kita sebut inhiraf itu dengan menyeleweng. Asasnya adalah bagaimana Al-Quran itu dialih daripada landasannya yang betul. Kalau kita sebut Al-Quran secara umum ini, maka ia merangkumi segala cabang ilmu Al-Quran, apa yang disebut dengan ulum Al-Quran. Jadi ada yang berkaitan tentang sebutan Al-Quran, itu juga ada inhirafnya, ada lahannya. Bagi orang yang belajar ilmu tajwid misalnya, berkenaan tentang tulisan Al-Quran ataupun mana-mana ilmu yang berada di bawah Al-Quran Al-Karim, yang disebut dengan ulum Al-Quran. Pada hari ini kita fokus pada tafsir Al-Quran sahaja. Maka tafsir Al-Quran ini merujuk kepada makna dan pemahaman Al-Quran Al-Karim. Ini yang kita fokuskan pada perbincangan kita pada pagi ini. Masih pagi lagi ya. Jadi tadi Dr. Azrul dah mulakan bagaimana bermulanya penyelewengan ataupun pemalingan daripada pemahaman terhadap Al-Quran Al-Karim dalam dua sudut, iaitu dari sudut tafsir bil ma'thur dan juga tafsir bil ra'yi. Saya nak bahagikan penyelewengan di dalam tafsir Al-Quran ini kepada tiga kategori. Kategori yang pertama ini adalah penyelewengan yang paling menyeleweng lah, kalau kita boleh sebutkan macam tu. Itulah dengan beberapa contoh-contoh yang telah dibawakan oleh Dr. Azrul tadi. Penyelewengan yang pertama ini seperti mana yang dikaitkan tadi tentang wujudnya al-firaq, aliran-aliran di dalam Islam yang dikira terkeluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita boleh faham, penyelewengan di dalam tafsir ini sangat berkait rapat dengan kewujudan ataupun kemunculan aliran-aliran yang menyeleweng juga daripada manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Maka akan selesai. Saya kira selesai bila kita boleh nampak dengan jelas dan kita boleh kaitkan penyelewengan yang wujud dalam kategori yang pertama ini, mansya ataupun puncanya adalah kerana mereka telah menyeleweng terlebih dahulu daripada manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Maka mengikut kadar mereka terpesong ataupun terkeluar daripada manhaj tersebut, gitulah mereka akan menyeleweng daripada tafsiran Al-Quran Al-Karim, bahkan terhadap segala nas-nas syarak. Bukan saja dalam tafsir,
bahkan boleh juga dalam hadis syariat dan sebagainya. Jadi sebagai contohnya, kalau kita tengok aliran-aliran ini, misalnya wujud aliran yang dipanggil dengan Al-Khawarij misalnya. Golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini adalah golongan yang keluar daripada pemerintahan. Sama ada pemerintahan Sayyidina Ali atau Sayyidina Uthman ketika itu, maka akhirnya membentuk satu sistem kepercayaan sendiri, satu doktrin, apa yang kita sebut dengan doktrin. Hasil daripada itu mereka mula membentuk doktrin yang tersendiri, dan untuk mengukuhkan doktrin ini maka mereka menggunakan nas-nas Al-Quran dan juga hadis sebagai alat untuk mengukuhkan doktrin mereka. Dan di situ juga ada kecacatan terhadap pemahaman mereka terhadap nas-nas syarak. Jadi dia saling berkait. Sama ada mereka mempunyai kecacatan terhadap nas-nas syarak, kefahaman yang tidak betul, maka membentuk doktrin mereka, ataupun doktrin itu telah terbentuk dan mereka seperti mana disebutkan tadi memaksa nas-nas ini mengikut apa yang mereka telah pegang. Jadi misalnya kalau dalam Khawarij ini, antara usul mereka yang utama adalah mengkafirkan pelaku dosa besar misalnya. Jadi mereka mudah untuk mengkafirkan orang dengan berdalilkan Al-Quran. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, maka mereka dengan mudah mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Jadi mereka tidak ada pembezaan di antara pelaku dosa besar dan dosa kecil dan sebagainya. Asal buat dosa, kafir. Karena pada mereka iman itu tidak boleh dijuzukkan, tidak boleh dipecah-pecahkan. Seseorang itu sama ada dia masuk ke dalam Islam secara keseluruhan ataupun terkeluar daripada Islam secara keseluruhan. Ini antara asas ataupun usul di dalam firqah Khawarij. Dan kemudian banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dalil. Kalau kita pergi kepada misalnya golongan Syiah misalnya, yang juga terkeluar daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ini lebih dahsyat lagi, di mana mereka telah mereka hanya berpegang dengan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait dan mungkin beberapa orang sahabat sahaja. Bahkan sehingga mereka membenci sahabat-sahabat yang utama seperti Abu Bakar, seperti Umar radhiyallahu anhum. Maka dengan disebabkan itu, usul yang berada di dalam mazhab mereka itu, maka mereka mula mentafsirkan Al-Quran mengikut selera mereka. Maka muncullah tafsiran-tafsiran yang misalnya mentafsirkan Al-Jibti wa Taghut sebagai Abu Bakar dan juga Umar. Banyaklah kalau tuan-tuan buka kitab-kitab tafsir Syiah, banyak penyelewengan yang secara nyata, yang kalau kita teliti memang kerana puncanya adalah ketaksuban ekstrim terhadap aliran mereka, sehingga mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk mengukuhkan aliran mereka. Begitu juga kalau kita tengok misalnya aliran Sufi. Sufi ni macam-macam tuan-tuan. Ada yang kalau dalam ilmu tafsir ni dipanggil sebagai tafsir Sufi Isyari. Ada yang dia secara isyarat sahaja. Aliran ini dia tidak menafikan zahir makna Al-Quran. Dia menekankan pentafsiran Al-Quran itu mengikut cara faham mereka di dalam aliran Sufi. Tetapi dalam masa yang sama mereka tidak menafikan makna yang zahir daripada Al-Quran. Di sana ada tafsir Sufi Batini. Ini lebih dahsyat lagi. Di mana mereka sampai yang ke tahap ini dipanggil Batini ataupun Nazari, yang telah
bercampur dengan ilmu falsafah. Kalau tuan-tuan tengok baca tulisan-tulisan Ibnu Arabi misalnya, ada ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan yang mengikut faham mereka. Maka ini lebih sesat lagi. Begitu juga kalau kita tengok misalnya aliran yang lain, Mu'tazilah misalnya. Mu'tazilah satu aliran yang mendukung falsafah, membesarkan akal lebih daripada wahyu. Mereka juga mentafsirkan Al-Quran ini mengikut selera mereka. Jadi ini dengan asas yang saya sebutkan tadi, firaq ataupun aliran-aliran ini kerana doktrin yang ada di dalam kumpulan mereka itu, maka tidak pelik mereka akan menggunakan nas-nas Al-Quran ini dengan sewenang-wenangnya. Karena itu saya suka untuk tekankan firaq ataupun aliran-aliran ini boleh dikatakan hampir kesemuanya menggunakan Al-Quran dan mungkin sebahagian hadis. Hadis ini mungkin hadis yang sahih dan mungkin hadis yang palsu. Ini berbezalah mengikut penggunaan. Tetapi kesemua aliran ini menggunakan Al-Quran Al-Karim sebagai dalil mereka. Tetapi masalah mereka adalah dari sudut istidlal, dari sudut cara faham terhadap dalil ini. Maka kerana itu penting untuk kita, bukan sahaja kita beriman dengan Al-Quran ini, tetapi cara faham kita juga mestilah cara faham yang betul. Inilah yang menuntut kita untuk kembali kepada pemahaman yang asal daripada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi, maka Nabi SAW adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran. Kefahaman itu disampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat menyampaikan kepada generasi seterusnya. Dan ini semua dirakam dan direkodkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir yang panjang. Sikit lagi boleh? Okey. Jadi saya rasa kita tak boleh nak urai banyak. Jadi itu kategori yang pertama. Kategori yang pertama yang kita kira inilah penyelewengan yang nyata yang banyak terdapat di dalam kumpulan, dan setiap kumpulan ini ada kitab-kitab tafsirnya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak baca tafsir yang ikut aliran Mu'tazilah, tuan-tuan baca tafsir Al-Kasyaf misalnya. Kalau tuan-tuan nak baca tafsir Sufi, tapi Sufi Isyari, tuan-tuan baca tafsir Abdul Rahman As-Sulami misalnya. Jadi setiap aliran ini, tak kiralah Khawarij, Ibadiyah, kemudian Syiah, semua ada tafsiran-tafsirannya. Jadi kita akan berjumpa dengan macam-macam lah yang pelik. Maka kerana itu, tapi tuan-tuan janganlah nak mengaji tafsir pergi baca kitab Al-Kasyaf dulu. Selalu saya tekankan kita mula dengan pemahaman yang betul terlebih dahulu. Kita nak faham Al-Quran, kita mula dengan tafsiran yang betul dulu. Barulah kalau nanti dah sampai ke tahap yang sepatutnya, barulah kita tengok kepada tafsiran-tafsiran yang lain. Baik, kategori yang kedua, apa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Hussein Al-Zahabi juga sebagai salah satu bentuk penyelewengan. Walaupun mungkin kita kata, kita nak katakan ia adalah sebagai penyelewengan, mungkin agak berat sebenarnya nama itu. Tetapi pada hakikatnya ia adalah satu bentuk, saya kata bukan penyelewengan, tetapi mungkin kita boleh guna ayat Dr. Azrul tadi, pemalingan ataupun pelarian daripada makna sebenar Al-Quran. Al-Quran ini asalnya diturunkan untuk difahami maknanya dan maksudnya. Tetapi kategori ini sedikit sebanyak melarikan fokus kita daripada makna yang asal. Ini disebut dengan manhaj ilmi, metod ilmiah yang dibawa oleh para mufassirin. Jadi tuan-tuan akan jumpa dalam kumpulan tafsir yang banyak itu ada yang dipanggil sebagai, di bawah metod ilmu itu, menekankan dari sudut fiqh misalnya. Jadi kita baca kitab tafsir ni seolah-olah kita baca kitab fiqh misalnya. Ada yang menekankan dari sudut ilmu nahu, maka perbahasan nahu tu jadi panjang, kadang-kadang tak ada kaitan, jauh kena sikit-sikit pun dibahas secara panjang. Akhirnya kita baca tafsir tetapi kita pergi kepada ilmu nahu. Ini salah satu bentuk yang saya sebut tadi dengan pelarian atau melarikan fokus kita daripada tujuan asal untuk memahami Al-Quran. Begitulah juga kalau dia itu seorang yang alim sufi misalnya, yang menekankan tentang tazkiyatun nafs,
sebagainya dibahaskan secara panjang lebar. Begitu juga muhaddis, kalau dia pakai hadis jadi panjang menjela kalau hadis-hadis itu. Ini sedikit sebanyak sebenarnya yang saya kira sebagai kategori yang kedua. Ia bukanlah seperti yang Dr. Azrul sebutkan tadi sebagai tafsir yang menyimpang, tetapi ia sedikit sebanyak melarikan kita daripada fokus asal ilmu tafsir itu yang saya sebut sebagai pemahaman terhadap makna ayat. Yang ketiga ini saya rasa mungkin sangat berkait rapat dengan kita. Yang pertama tadi, aliran-aliran yang wujud, yang ada sejarahnya dan mungkin berterusan sehingga ke hari ini. Yang kedua, satu aliran yang menekankan dari sudut ilmu ataupun kepakaran mereka sehingga akhirnya melarikan tujuan asal Al-Quran itu kepada bidang kepakaran mereka. Yang ketiga ini, apa yang saya lihat sebagai satu bentuk pemalingan juga, iaitu kejahilan terhadap tafsiran Al-Quran itu sendiri. Ini wujud, saya kira wujud di zaman kita. Bahkan inilah punca yang membawa kita kepada penyelewengan akhirnya. Ramai hari ini orang yang dia tidak mengambil berat tentang pemahaman Al-Quran. Al-Quran ada, mungkin tak baca. Al-Quran ada, mungkin baca, tapi tak faham. Ini juga suatu bentuk pemalingan terhadap Al-Quran Al-Karim, yang disebut sebagai Al-Hujran, memulaukan Al-Quran ataupun mengasingkan Al-Quran itu. Inilah punca kenapa kita akhirnya tidak faham Al-Quran dan akhirnya terseret di dalam penyelewengan Al-Quran Al-Karim. Maka kerana itu penting tuan-tuan, ini saya kira poin yang terakhir ini yang saya tinggalkan untuk kita di bawah topik penyelewengan dalam tafsir Al-Quran ini. Berhati-hati dengan langkah yang pertama ini. Janganlah kita, Al-Quran itu ada dengan kita tetapi kita tidak berusaha untuk memahami Al-Quran Al-Karim walaupun secara umum, walaupun tafsir ijmali, tafsiran secara umum. Maka kerana itu penting untuk kita membaca Al-Quran, sekurang-kurangnya membaca tafsiran terjemahan Al-Quran Al-Karim yang betul. Tafsiran, kerana sebenarnya terjemahan Al-Quran ini adalah alih bahasa daripada tafsiran Al-Quran. Ia tidak lari daripada tafsiran Al-Quran. Maka kerana itu saya menyeru diri saya dan kita semua, kita berazam di bawah topik penyelewengan Al-Quran ini supaya kita tidak terlibat ataupun terseret di dalam penyelewengan ini. Kita berazam untuk berusaha memahami Al-Quran Al-Karim walaupun secara umum makna ayat. Jadi saya sekadar itu saja pengerusi ataupun moderator. InsyaAllah kita sambung lagi pada pusingan yang seterusnya. Ya, terima kasih penjelasan yang padat ceritanya daripada Al-Fadhil Dr. Luqman, bagaimana penyelewengan itu berlaku dan keadaan penyelewengan itu berlaku, dan sebagaimana yang disebut tadi, oleh kerana Al-Quran ini diturunkan melalui Sayyidina Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari segi waqi'i, realitinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mentafsirkan Al-Quran Al-Karim, diikuti oleh para sahabat Ibn Abbas dan seumpamanya, yang diikuti oleh kibar a'immatul mufassirin daripada tabi'in. Mereka inilah yang melihat, yang hidup di asr an-nuzul, yang dekat dengan asr an-nuzul. Mereka memahami Al-Quran Al-Karim. Maka boleh dikatakan dalam memahami Al-Quran ini tidak dapat tidak kembali kepada siapa Al-Quran itu diturunkan, kepada siapa Al-Quran itu diturunkan, kepada Rasulullah dan siapa bersama dengan Rasulullah yang kita sebut sebagai sunnah. Jadi insya-Allah soalan saya seterusnya tuan-tuan ialah bagaimana sunnah ini ataupun bagaimana Al-Quran itu difahami dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya persilakan mana-mana dua panel untuk mengupas tajuk ini. Persilakan. Terima kasih Ustaz Wan. Mendengar penjelasan daripada sahabat saya Dr. Luqman, saya teringat apa yang dinukilkan oleh Ad-Darqani dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Dia mengatakan antara faktor berlakunya
penyelewengan dalam Al-Quran ini adalah kita terlalu mendesak ayat-ayat supaya mengikut kehendak kita. Dan Dr. Luqman sebutkan tentang golongan sufi. Sebagian ahli sufi, mereka ini semangat untuk melaksanakan agama, tetapi jahil dalam beberapa perkara, khususnya dalam Al-Quran. Sebab itu sebagai contoh yang mudah, tuan-tuan dan puan sekalian, ini kita ingat golongan batiniyah apabila menafsirkan perkataan Al-Fatihah. Apa yang kita faham dengan perkataan Al-Fatihah? Fatihatul Kitab, pembuka kepada Al-Quran, pembuka kepada surah. Tetapi mereka menafsirkan dengan cara yang agak pelik. Apa kata mereka? Apa yang dimaksudkan sebagai Al-Fatihah? Kata mereka, Al-Fatihah itu kita yang membukir rasa-rahsia Tuhan. Itu tafsiran golongan batiniyah. Bila kita sembang dengan mereka, mereka kata, kamu belum mencapai maqam. Ini masalah yang berlaku pada hari ini, dan saya rasa ini antara perkara, kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, kita sedang seolah-olah berperang dengan mereka memperbetulkan cara tafsiran-tafsiran sebegini. Ini masalah yang berlaku sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai bekalan untuk kita bawa pulang pada hari ini kan, bercerita tentang penyelewengan dalam tafsiran Al-Quran ini, suka untuk saya menyebutkan apa yang disebutkan oleh Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Dia menyebutkan antara perkara yang perlu kita lakukan adalah dengan kita mempelajari ilmu hadis. Jadi tuan-tuan, kalau ada ruang untuk belajar hadis, baca di Facebook, baca di social media, riwayat-riwayat yang kita rasa macam pelik sangat ni, yang berkaitan dengan tafsiran Al-Quran, at least trigger dalam kepala kita, ini betul ke tidak ini. Ilmu hadis akan membantu dari sudut itu. Mendidik kita untuk menjadi seorang yang kritikal, bukan sekadar bila apa yang disebutkan dalam Facebook itu semuanya betul. Tidak. Kita menapis maklumat yang sampai kepada kita dengan ilmu-ilmu ini. Itu perkara pertama, tuan-tuan. Jadi kalau ada ruang dan peluang, belajarlah ilmu hadis. Saya bukan ahlinya, tapi belajarlah dengan orang yang ada kepakaran, yang mutqin di dalam bidang tersebut, supaya kita faham asas-asas dalam hadis. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seperti di mana disebutkan oleh Dr. Luqman tadi, kita kena ada usaha juga apabila membaca Al-Quran, pergi kepada satu tahap yang lebih tinggi, iaitu cuba memahami Al-Quran. Dan memahami Al-Quran ini perlu disiplin tertentu. Sebab itulah pilih guru-guru yang boleh kita rasa yakin untuk membimbing kita mempelajari, memahami makna-makna dalam Al-Quran. Sebab kalau kita lihat sebahagian daripada tafsiran sufi atau batiniyah ini, mereka cuba melarikan makna asal, makna zahir ayat ataupun perkataan tertentu, supaya dia kena dengan jiwa mereka, supaya boleh dikatakan inilah makamnya yang kamu tak tahu apa-apa. Ni kalau orang sufi dengar ni kan, tengah dengar sekarang ni, kata ni yang bercakap ni tak tahu apa-apa, sebab dia belum mencapai makam. Tuan-tuan, Islam ini adalah berdasarkan kepada hujah dan juga ilmu. Bukannya dakwaan itu dan ini, menyebutkan guru saya, siapakah guru anda? Sebut, supaya kita faham benda itu. Jadi antara yang disebutkan oleh Al-Qurtubi juga, ke dalam pentafsiran Al-Quran ini kena ada kejujuran intelektual. Bagi orang yang belajar ilmu, kena ada kejujuran intelektual. Kita belajar ABCD tentang Al-Quran. Jangan kita pesongkan fakta disebabkan fakta itu tidak berada di belah kita. Kena ada kejujuran
intelektual di situ. Itu saya bercerita tentang orang yang ada kemampuan untuk belajar. Okay, yang pertama tadi saya sebutkan supaya kita belajar ilmu hadis. Dan ada kaitan juga bila kita belajar tentang ilmu takhrij hadis, itu akan bantu sedikit sebanyak untuk kita memahami khususnya riwayat yang dinukilkan di dalam tafsiran Al-Quran. Dan perkara lain tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat bila kita berbicara tentang Al-Quran ini, nak mentafsirkan Al-Quran ini, kita sedang mentafsirkan kalamullah, bukannya kalamun nas. Kena berhati-hati. Sebab itu kena ada perasaan takut bila kita nak tafsirkan satu perkataan tu. Jangan main suka hati. Kita rasa macam ayat ni macam kena dengan kita, tapi konteks yang berbeza. Cara istidlalnya tidak betul, istishhadnya tidak betul. Ini perkara-perkara yang perlu kita berikan perhatian. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi kan, bila mana golongan batiniyah ini nak mentafsirkan Al-Quran dengan cara ataupun dengan kepala sendiri, menyebabkan tafsiran-tafsiran itu dipaksa-paksa mengikut apa yang mereka anuti. Selain daripada golongan batiniyah ini, kita lihat juga ada golongan-golongan tentu yang cuba untuk mentafsirkan Al-Quran supaya kena dengan apa yang mereka bawa. Sebagai contohnya, golongan yang perjuangkan wanita. Contoh ayat, bila Allah Ta'ala sebutkan tentang ayat panduan untuk suami nak mengelakkan isteri dia berlaku nusyuz. Apakah langkah pertama? Kena tegur. Yang kedua, kena asingkan tempat tidur. Yang ketiga adalah wadribuhunna. Apa tafsiran wadribuhunna? Pukul. Tetapi kita lihat, pukul itu bukan pukul untuk menyeksa, tetapi pukul untuk memberikan pengajaran. Beza pukul nak belasah kan. Ni kalau tengok isteri keluar daripada rumah, tengok pengkak habis ni, kenapa ni? Inilah saya gunakan wadribuhunna. Kena faham itu. Tetapi ada satu tafsiran lain, Ustaz. Mereka katakan itu bukan pukul. Dia kata itu adalah menjauhkan diri daripada wanita. So dia lari dari konsep asal ayat itu untuk memberikan pengajaran kepada wanita. Perbahasan panjang, tetapi kita melihat bagaimana konsep ini yang akhirnya akan menyebabkan ayat Al-Quran ditafsirkan dengan sesuka hati. Ayat Al-Quran diberikan makna yang tidak sepatutnya. Ini adalah kalamullah yang sepatutnya kita berhati-hati. Jangan kita sewenang-wenangnya mentafsirkan ayat ini mengikut kendak ataupun nafsu kita. Ini antara realiti yang berlaku sekarang pada hari ini. Kita lihat di sosial media dan sebagainya, isu golongan batiniyah, isu golongan yang memperjuangkan hak wanita, banyak lagi ayat-ayat Quran yang ditafsirkan mengikut suka hati. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada mentafsirkan Al-Quran mengikut kehendak kita yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita doakan, dan sesama kita doakan semua yang ada pada hari ini di dalam masjid ini yang sedang menonton live, kita doakan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu supaya kita boleh memahami Al-Quran dengan baik dan kita tidak terjerumus ke dalam golongan-golongan batiniyah yang dilihat nak membawa kita masuk ke dalam syurga sebegitu pantas dengan cara mereka yang tersendiri. Jadi ini antara yang boleh kita lakukan, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau tak mampu buat banyak, buat sedikit dulu. Mulakan dengan belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, asbabun nuzul dan sebagainya, supaya kita ada asas-asas itu. Tidak terlambat, walaupun umur kita mungkin 70 tahun, 60 tahun, tidak terlambat. Kita panggil sebagai lifelong learning. Kita belajar sepanjang ayat. Ada ruang dan peluang untuk kita belajar. Jadi key ataupun poin penting bagi kita adalah cari ilmu yang betul, yang boleh menyuluh kita dan memberikan panduan kepada kita apabila berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Al-Fadhil Dr. Azrul atas tambahan maklumat yang penting. Bagaimana hadis itu dan ilmu, disiplin ilmu hadis itu membantu kita sebagai neraca, membantu membimbing kita memahami Al-Quran dengan betul.
sebagaimana yang difahami oleh salaful ummah tentang tafsiran Al-Quran Karim. Jadi soalan yang sama saya tujukan kepada Al-Fadhil Dr. Luqman, tambahan lagi, bagaimana memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, pada pusingan yang kedua ini sebagai menyambung juga apa yang telah dimulakan oleh Dr. Azrul tadi, saya nak menjawab soalan ini dengan soalan terlebih dahulu. Kalau kita bercakap tentang tafsir Al-Quran dengan sunnah, ataupun apa yang disebut dengan tafsir nabawi. Tafsir nabawi, apa yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang menjadi persoalan, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan keseluruhan Al-Quran? Macam mana tuan-tuan? Nabi tafsirkan keseluruhan Al-Quran ataupun tidak? Macam mana? Jadi ini ada perbincangan di kalangan ulama. Misalnya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah yang wafat pada tahun 911 Hijrah, beliau mengatakan Nabi SAW tidak mentafsirkan melainkan sedikit ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Dan beliau buktikan di dalam tafsir beliau Ad-Durrul Manthur, di mana dihimpunkan riwayat-riwayat tafsir yang ma'thur, sama ada daripada Nabi SAW ataupun para sahabat dan juga tabi'in, tafsir yang ma'thur. Dan memang terbukti tidak banyak tafsir yang ayat yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Satu pandangan yang lain yang dipropori oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wafat pada tahun 728 Hijrah, beliau menyebut Nabi SAW mentafsirkan keseluruhan Al-Quran. Karena Nabi SAW diperintahkan untuk menerangkan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra, kata Allah, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-dzikra, Al-Quran ini, litubayyina lin-nasi, untuk menjelaskan kepada manusia. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau. Jadi tugas seorang nabi ini adalah menyampaikan wahyu. Dan termasuk di dalam menyampaikan, bukan saja menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, wahyu yang diturunkan, termasuk di dalam menyampaikan adalah memastikan pemahamannya adalah betul. Dan inilah yang disebut dengan tafsir. Ini argumentasi Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan menjadi kebiasaan, kalau kita kata dalam konteks pendidikan, seorang guru bila ada buku teks, dia bukan saja baca buku teks itu, maka dia akan memastikan pemahamannya adalah pemahaman yang betul. Dan ini seperti mana yang kita sebutkan tadi, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW melalui Jibril alaihissalam, disampaikan kepada para sahabat. Bukan saja disampaikan, bahkan dengan pemahaman yang betul. Pemahaman Nabi SAW adalah pemahaman yang betul, yang paling betul. Dan para sahabat menerimanya daripada Nabi SAW dan menyampaikan kepada generasi yang seterusnya dengan pemahaman yang sama. Jadi kita nak kata apa? Tadi kita kata As-Suyuti kata Nabi tak tafsirkan melainkan sedikit ayat. Dan memang betul, terbukti berdasarkan riwayat-riwayat. Tetapi bila dengan pemahaman yang kita sebutkan tadi, tak mungkin Nabi SAW menyampaikan Al-Quran ini dan membiarkan tanpa ditafsirkan. Jadi daripada mana kita ambil pemahaman Al-Quran ini? Ini isunya, polemiknya. Jadi maka kerana itu kita perlu melihat bagaimana Al-Quran itu diturunkan, kepada siapa diturunkan,
kepada siapa disampaikan dan bagaimana Al-Quran itu hidup pada zaman tersebut. Ini apa yang saya cuba nak gambarkan kepada tuan-tuan supaya dapat memberi kepada kita bagaimana Al-Quran itu boleh difahami dengan sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ini adalah, memang kita kata kalau apa yang disebut oleh As-Suyuti itu adalah apa yang disampaikan secara lisan, dan itulah yang direkodkan, maka ia tidak menyeluruh ke semua ayat-ayat Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Sebab ada ayat yang tidak perlu kepada tafsiran, ayat-ayat yang kita kata tak ada siapa pun yang tak tahu makna dia. Nah, ini apa yang disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika membahagikan Al-Quran ini kepada 4 kategori. Ada tafsiran yang diketahui secara umum, tidak perlu kepada penjelasan. Apa makna langit, apa makna air, apa makna bumi. Ini tidak perlu kepada, ada hadis yang mentafsirkan, baru kita boleh terima. Itu siapa pun faham. Dengan syarat dia kena faham bahasa Arab lah, sebab Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Ada tafsiran yang memerlu kepada kekuatan bahasa Arab, ilmu bahasa Arab yang kukuh. Dan para sahabat mereka adalah ahli, mereka adalah orang Arab yang asli. Maka kebanyakan juga ayat, kerana Al-Quran ini diturunkan di dalam bahasa Arab dan betul dengan laras bahasa mereka, ini memerlukan kepada kita memahami latar belakang. Itu sebab saya sebut tadi, kita kena tahu kepada siapa Al-Quran ini diturunkan dan kepada siapa disampaikan. Nabi SAW menyampaikan Al-Quran ini kepada orang Arab yang memahami bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab ketika itu telah sampai kepada kemuncak bahasa. Sebab tu kita tak pelik hari ini mungkin ada orang Arab tapi dia pun gagal memahami Al-Quran sebab bahasa Arabnya telah luntur. Laras bahasanya tidak sama dengan laras bahasa ketika mana Al-Quran diturunkan. Ia adalah bahasa yang asal, yang terjaga. Ini mungkin tuan-tuan kena berguru dengan Dr. Azrul lah, yang betul-betul bidang bahasa Arab. InsyaAllah dia boleh hurai dengan terperinci tentang selok-belok ataupun kepentingan ilmu bahasa Arab ini dalam memahami Al-Quran. Jadi para sahabat ini duduk dengan Nabi SAW. Di samping wahyu diturunkan, mereka hidup bersama dengan Nabi SAW, bergelumang bersama dengan Nabi SAW, melihat setiap inci kehidupan Nabi SAW. Bukan sahaja dalam kehidupan yang umum, bahkan kehidupan yang khusus. Seperti isteri-isteri Nabi SAW yang hidup dalam kehidupan yang kita sifatkan sebagai privasi, juga disampaikan, diceritakan. Kerana kehidupan Nabi SAW adalah kehidupan yang sangat berkat. Setiap inci kehidupan Nabi adalah syariat. Tidak ada yang disembunyikan, kesemuanya disampaikan. Maka kerana itu salah dakwaan orang yang mengatakan ada ilmu yang rahsia, yang eksklusif bagi aliran yang tertentu sahaja. Itu bersalahan dengan sifat seorang Nabi yang tanggungjawabnya menyampaikan agama ini. Agama ini telah disampaikan keseluruhannya. Agama yang telah sempurna ini telah disampaikan keseluruhannya dengan sejelas-jelasnya. Maka kerana itu, ini semua membentuk satu kefahaman yang sempurna terhadap Al-Quran Al-Karim. Kerana itu apabila Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi SAW, kita tidak pelik Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kamu nak tengok akhlak Nabi, kamu tengok Al-Quran. Kamu nak faham Al-Quran, kamu tengok akhlak Nabi. Ia sangat berkait rapat. Ada perkara yang, ada ayat yang tidak ditafsirkan secara lisan tetapi difahami secara perbuatan. Nabi telah mengamalkan, menghidupkan Al-Quran itu dalam kehidupan baginda. Disaksikan dan difahami oleh para sahabat. Dan juga Nabi SAW dalam satu hadis Al-Miqdad bin Ma'di Karib Al-Kindi dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyebut
Nabi SAW menyebut, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Kata Nabi SAW, ketahuilah aku diberikan kitab, aku diberikan Al-Quran dan wa mithlahu ma'ahu, dan yang sama dengannya. Itulah lisan Nabi ataupun sunnah Nabi SAW. Saya melihat banyak penyelewengan yang berlaku ataupun banyak salah faham yang wujud terhadap nas-nas syarak, tak kiralah pada Al-Quran ataupun hadis. Puncanya adalah kerana mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Ini punca yang paling utama. Tuan-tuan pergilah mana-mana aliran, tak kiralah Khawarij ke, Syiah ke, Mu'tazilah ke, mereka tidak mengambil wahyu itu secara keseluruhannya. Mu'tazilah ataupun Jabriyah misalnya, mengambil sebahagian dalil tetapi meninggalkan Jabriyah. Mengambil dalil-dalil ataupun Khawarij mengambil dalil-dalil amaran tetapi meninggalkan dalil-dalil janji-janji ataupun berita-berita baik. Gitu juga aliran sebaliknya, Murji'ah misalnya, hanya mengambil dalil-dalil berita baik tetapi meninggalkan dalil-dalil amaran. Ini yang mewujudkan kegelinciran daripada manhaj yang sebenar. Maka kerana itu tuan-tuan, penting untuk kita apabila kita berinteraksi dengan nas-nas syarak ini, kita mengambil secara keseluruhannya. Kerana sifatnya Al-Quran ini ada ayat yang umum yang merupakan ayat yang usul, dijelaskan oleh ayat yang furu' ataupun ayat yang khusus. Karena itu untuk kita memahami sesuatu isu ataupun kita membuat sesuatu kesimpulan, perlu untuk kita membaca keseluruhannya. Tak cukup dengan satu dalil daripada ayat. Dan ada ayat yang diperincikan oleh sunnah Nabi SAW menjelaskan, menghuraikan makna yang umum daripada Al-Quran. Karena itu golongan Quraniyun misalnya, yang mengatakan kami hanya berpegang dengan Al-Quran, kami tak percaya dengan hadis, ia sebenarnya telah menggugurkan agama daripada diri mereka. Tidak mungkin agama dapat ditegakkan kalau hanya berpegang dengan Al-Quran Al-Karim. Macam mana kita nak solat dengan sempurna kalau kita tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW? Ini satu hujah yang sangat simple. Kerana itu banyak kegelinciran berlaku apabila mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Jadi saya kira jelas kepentingan untuk, seperti yang telah ditekankan tadi oleh Dr. Azrul, kepentingan untuk kita mendalami ilmu hadis bukan saja dari sudut seni periwayatan itu yang dapat membantu kita membezakan antara hadis, tingkatan hadis itu, bukan asal hadis kita ambil, asal ada dalam kitab kita ambil, itu bukan satu metod yang betul. Kerana bukan semua yang ada dalam kitab boleh diambil, kecuali Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ini terjaga dari sudut kesahihannya, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, masalahnya pada pemahaman. Bagaimana kita memahami Al-Quran Al-Karim. Hadis ini tidak seperti Al-Quran, ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Maka memerlukan kepada kita mempunyai alat untuk membezakan tingkatan hadis itu, yang mana yang sahih, yang mana yang lemah, yang mana palsu dan sebagainya. Ini kita kata masalah di dalam, secara umumnya dalam tafsir Al-Ma'thur, yang disifatkan dengan tafsir Al-Ma'thur, masalahnya adalah pada pemalsuan, berlakunya pemalsuan terhadap tafsiran secara ma'thur ini. Perkara yang kedua yang saya kira penting juga, di samping memahami Al-Quran dengan sunnah ini, untuk kita terjaga daripada tergelincir ataupun menyeleweng di dalam tafsiran Al-Quran ini, adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Saya kira orang yang sekiranya dia mempelajari bahasa Arab sampai ke tahap yang dikira boleh memahamilah, kita kata belajar ikut disiplin ilmu bahasa Arab, insya-Allah dia tidak akan mudah-mudah ditipu, diseleweng. Sebab ini sangat jelas, kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Tak mungkinlah Al-Quran itu difaham selain daripada kaedah bahasa Arab.
Tak kena sangatlah kita kata Tamim misalnya, tiba-tiba jadi Tamim misalnya. Ini kaedah mana? Kan? Tak pernah ada dalam kaedah bahasa Arab. Tapi kadang orang sebab dia tak ada asas bahasa Arab itu, maka dia tak boleh nak brain kat situ. Jadi tertipu. Maka kerana itu penting. Tadi Dr. Azhar dah sebut tentang ilmu hadis. Penting dalam kita bertaamul dengan riwayat-riwayat ataupun sanad-sanad tafsir. Di samping kefahaman Al-Quran berdasarkan sunnah yang saya sebutkan tadi, membantu kita untuk menentukan yang mana yang tafsiran yang betul dan yang mana yang salah berdasarkan parameter ataupun ukuran sunnah hadis. Penting juga untuk kita memahami ilmu bahasa Arab. Tetapi ilmu bahasa Arab ini dia tidak lebih tinggi daripada sunnah dan Al-Quran itu sendiri. Tidak lebih tinggi. Karena ada juga satu golongan yang tergelincir kerana hanya berpegang kepada bahasa Arab. Ada juga dipanggil dengan golongan al-hadathiyun misalnya, mendakwa untuk memahami semula nas-nas Al-Quran dengan dakwaan mereka mengatakan Al-Quran ini adalah teks bahasa Arab, maka ia perlu dinilai dengan kaedah kritikan sastra bahasa Arab. Wujud tuan-tuan, mereka ni orang yang intelek, ahli akademik, menjawab jawatan yang tinggi di universiti dan sebagainya, tetapi mengalami kerosakan, salah faham. Jadi akhirnya macam mana mereka kritik sastra-sastra Arab, begitulah mereka kritik Al-Quran. Ini juga satu kegelinciran. Kalau mentafsirkan Al-Quran dengan bahasa semata-mata, tidak kembali kepada sunnah, itu akhirnya berlakulah penyelewengan. Kerana bahasa Arab ini terlalu luas. Bahasa Arab ini terlalu luas, boleh berlaku kesilapan hanya dengan mengambil salah satu cara faham ataupun salah satu makna yang mungkin daripada sesuatu bahasa itu. Jadi saya rasa mungkinlah itu diharapnya dapat membantu kita, memberi pencerahan kepada kita bagaimana untuk berinteraksi dengan tafsir Al-Quran Al-Karim, sekaligus menjaga diri kita daripada menyeleweng daripada tafsiran Al-Quran Al-Karim. Sekadar itu dahulu, wallahu taala a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Luqman atas kupasan bagaimana memahami sunnah dan bagaimana sunnah itu membantu memahami tafsir Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan yang dirahmati, alhamdulillah dua sesi yang telah dikupas oleh kedua panel ilmuwan kita pada hari ini dapat kita memahami bagaimana tafsiran Al-Quran yang sepatutnya kita fahami dan bagaimana sejarah penyelewengan itu berlaku, punca-puncanya, dan bagaimana mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan inhirafat penyelewengan tafsiran Al-Quran yang cuba dilarikan oleh golongan ahwa dalam tempoh kewujudan kumpulan-kumpulan yang sesat, dan ini berlaku daripada dulu sampai bila-bila. Maka asasnya ialah kita memahami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami kefahaman baginda Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga menguasai bahasa Arab walaupun bahasa Arab tidak mutlak mesti disuluh dengan panduan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kutip pada sesi ini, mutiara kata pada kedua ilmuwan ini kita dapat ambil, kita dapat menjadikan panduan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Saya rasa itulah yang dapat kita simpulkan. Mudah-mudahan sunnah versus penyelewengan Al-Quran itu jelas untuk keperluan kita faham kegunaan kita, insya-Allah, dalam kita bertembung dengan ujian yang kita hebat di akhir-akhir zaman ini, insya-Allah. Maka setakat itulah yang dapat kita sesi kita wallahu taala alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada tuan moderator.